Okey, kita sambung balik lah. A wedges is a simple machine in which a small force P is used to lift the large weight W. Contoh ini adalah mungkin benda yang kita nak angkat ke atas. Sekarang ni kita letakkan satu baji di sini, wedge, kita push sini. Okey, kita push sini dan sekarang dia akan terangkat atas. Okey. Itu yang ni lah. Ataupun kita nak menurunkan dia, kita pull ni, dia akan turun lah. Okey. Turun ke bawah. Itu dia punya ni lah. To determine the force required to push the wedges in or out, is necessary to draw the free body diagram of the wedges and the object on top of it. Maksudnya sekarang ni kita perlu melukis free body diagram untuk wedges ni dan juga blok yang kita nak angkat ni. Maksudnya ada dua free body diagram yang perlu kita lukis. Satu ini adalah wedges punya free body diagram. Okey, dia kata apa ni? Note that the friction force are always in the direction opposite of the motion. Motion yang kita maksudkan ini, P, adalah motion kita push. Maka, friction force, inilah F2 dan F1. Kerana dia bersentuh pada dua permukaan. Satu permukaan lantai, satu pada permukaan blok. Jadi dia ada dua force yang menghalang. Sebabnya kita nak menolak dan ada geseran yang menghalang wedges ni untuk bergerak. Itu dia panggil friction force dan dia ada dua. Dan dia adalah berlawan arah dengan force yang kita bagi. Ini adalah arah yang kita bagi. Dan juga terlibatnya adalah neutral force, normal force. Ni N1 ataupun N2 yang bersudut tepat dengan permukaan. Okay. Sama juga seperti yang sebelum ni, iaitu dalam kita punya dry friction, dia punya free body diagram dia tak berbeza lah, sama aja dia punya free body diagram. Okay. Dan the friction force are along the contacting surface. Ini di sepanjang permukaan yang bersentuh. Okay. The normal force are perpendicular. The normal force are perpendicular to the contacting surface. Maksudnya normal force N adalah bersudut tepat dengan permukaan yang bersentuh. Ini adalah free body diagram untuk wedges sahaja. Kemudian kita perlu juga melukis free body diagram pada blok ni. Dia akan ada dua. Sini satu. Kerana dia permukaan bersentuh. Sini satu. Ada dua permukaan bersentuhan. Kalau katakan atas ni ataupun sebelah sini ada lagi permukaan, maka dia akan ada 1, 2, 3. 3 permukaan. Permukaan yang bersentuh kita perlu melukis. Dia akan ada friction. Tak kira lah berapa permukaan yang bersentuhan. Okey. Itu untuk maklumat awal lah. Katakan ini adalah 2. Kalau katakan 3 permukaan yang bersentuh dan ada friction, maka 3 lah dia punya daya free body diagram dia. Dan pada permukaan bersentuh, mana sekarang ni, baji ni, dia bersentuh dengan blok pada permukaan ini. F2 ni sama dengan F2 yang pada blok. N2 juga sama dengan N2 pada blok. Cuma arah saja yang berbeza. Yang tu perlu diingat. Okey, tengok. Ini adalah dia punya free body diagram untuk blok. Next, a free body diagram of the object on top of the wedges is drawn. Please note that at the contacting surface, ini adalah contacting surface, ini pun adalah contacting surface. Between the wedges and the object, ini adalah wedges bawah ni, dan ini adalah object. The force are equal in the magnitude. Kita kata, sini pun N2, sini pun F2. Sama dengan
wedges tadi. Cuma arahnya saja yang berbeza. Okay. The force are equal in magnitude. Dia punya nilai dia. And opposite in direction. Dan arahnya adalah berlawanan. Itu boleh. Kalau katakan awak dah lukis free body diagram dekat wedges tadi, awak dah dapat nilainya, just transfer saja kepada blok ni. Kalau katakan awak lukis ini silap, maka dekat awak punya blok juga akan silap. Okey. Kemudian dia kata, to the dose on the wedges and B, all other force acting on the object should be shown. Ini adalah force. Juga ini pun adalah force kerana blok ni dia mempunyai beban atau mempunyai berat W. Okey. Pada dia dia bertindak pada centroid blok ini. Dan bagaimana kita nak decide force yang kat tepi ni. Okey. Sekarang ni kita perlu letakkan force di sebelah sini. Bagaimana kita nak letakkan, sama ada ke atas ke bawah ke? Kita tengok dia apa dia kata. Kalau dia tak kata, saya kata nanti. Okay. To determine the unknown, we must apply, ini tak apa, ini dah kemikiran. Okay, bagaimana kita nak letakkan arah ni? Sama ada ke bawah ataupun ke atas. Normal force saja beginilah. Sini sama ada tak normal force dia? Sini ke sini, tapi dia memang normal force kita dah tahu dia akan menghala kepada permukaan. Cuma F ni saja sama ada ke bawah atau ke atas. Okey. Pasal yang ni awak perlu imagine. Okey. Ni awak ada okey. Okey. Awak tengok sini. Awak tengok blok ni. Saya besarkan sikit supaya mungkin lebih jelas. Lebih cancel. Okey, awak tengok blok ni. Ni daya F. P ataupun F atau P. Tolak dia tolak. Maknanya yang ni tolak, dengan secara automatiknya dia akan menolak jika bergerak. Jika bergerak, sekarang pada statik jika dia bergerak, maka ini akan naik ke atas. Maknanya pergerakan blok ni adalah ke atas jika ditolak. Jadi, daya yang berlawan dengan pergerakan dia adalah friction dia adalah ke bawah. Itulah dia punya tu. Kerana daya ni lah yang menghalang blok ni daripada naik atas. Jadi F3 dia adalah ke bawah. Itu hanya bagaimana kita nak melukis force pada satu inilah. Pada satu ni. Satu gambar rajah pada bebas. Okey. Macam ni nampak dulu. Daya dia ke bawah. Kerana tu perlu berhati-hati dengan dia punya force yang kita lukis. Okey, kemudian next apa dia kata? To determine the unknown. Okey, untuk mengira ataupun untuk tahu yang nilai-nilai yang kita tahu untuk mencari, we must apply E of E. Sebelum ni saya cakap E of E ni memang selalulah dan kerap akan digunakan E of E. Tapi ini adalah dua saja, tidak ada penggunaan moment. Dia cuma fx equal to 0 dan juga fy equal to 0. Okay. We must apply E of E, sum of fx equal to 0 and sum of fy equal to 0 to the wedges and the object as well as the impending motion, friction. Okay. Maknanya kita perlu menggunakan E of E ni sama ada di blok ni ataupun pada wedges tadi. Okay. And as well impending motion, friction
equation. Mana kita juga boleh menggunakan ataupun kita perlu menggunakan formula untuk impending ini ataupun F maximum. F equal to mu S darat dengan N. Maknanya contoh contohlah sinilah. Okey. Ni F2. F2 sama dengan mu 2 N2. Maknanya dia di mana normal force berlaku, di situlah dia punya F2 dia relation dia. Kat sini adalah F3 atau F3 equal to mu 3N3 lah sini. Okey. Nah, kita menggunakan equation yang 3 equation ini saja yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah wedges ni. Now, of the two free body diagram, which one should we start first? Okey, dia kata di antara kedua-dua ni, yang mana satu kita nak mula? Adakah kita nak mula pengiraan yang menggunakan blok wedges ataupun kita nak mulakan daripada blok ni? Dia kata we should start analyzing the free body diagram in which the number of unknown are less than or equal to number of equation. Sebab kita akan gunakan free body diagram yang blok ataupun wedges bergantung kepada daya-daya yang tak kita ketahui yang paling kurang. Okay? Less than, mana yang paling kurang ataupun sama dengan kita punya equations E of A tadi. Kita boleh memilih itulah. Di antara dua. Itu sebenarnya dia bukan compulsory. Dia boleh gunakan yang lain pun, tapi nanti dia akan stuck satu. Awak kena gunakan free body yang lain dan sampai satu tahap awak dah dapat dah, baru boleh continue balik. Maknanya awak punya pengiraan tu tak smooth lah. Boleh saja guna yang mana satu pun, tapi pengiraannya tak berjalan dengan lancar. Dia boleh. Dia kena buat pemilihannya itu adalah taklah begitu penting, tapi untuk memudahkan dan mempercepatkan pengiraan. Okey. Kemudian kita apa lagi Tadi adalah P yang ditolak, kita tolak ke dalam untuk menaikkan blok. Sekarang ni kita tarik wedges untuk menurunkan blok. Okay. If the object is to be lowered, mana untuk diturunkan ke bawah, then the wedges need to be pulled. Mana kita perlu menarik wedges tu. If the value of the force P, okay, need to remove the wedges is positive, then the wedges is self-locking. Maksudnya kalau positif, dia self-locking. Positif, negatif. And it will not come out on its own. Maknanya dia tak akan keluar sendirilah. Maknanya kerana friction dia yang menghalang dia, dia keluar sendiri. However, if the value P is negative, positif, negatif, of 0, then the wedges will come out on its own, unless a force is applied to keep the wedges in place. This can happen if the coefficient of friction is small or the wedges angle is large. Yang kata maknanya sekarang ni wedges ni dia boleh tercabut, boleh bergerak sendiri jika dia punya coefficient friction dia adalah rendah ataupun sudutnya adalah besar, yang menyebabkan wedges itu dia boleh bergerak keluar. Okey. Okey, kita tengok lagi. Ini bell lah. Bell kita tak cover lah. Bell. Ini pun bell. Okey, ini adalah contoh wedges macam ni. Okey. Kita tengok sikit dia punya contoh wedges. Okey, dia kata given kejap ni.
Given the load weight 100 Newton and the mu between surface AC and BD. Sekarang ni dia kata load ni adalah 100 Newton. Dan and the mu S between surface AC and AD. Inilah AC ni AC. Dan satu lagi adalah BD. BD adalah dua ni. Mana permukaan ini dan permukaan ini. Dua permukaannya. Dan kenapa permukaan yang satu tu tak ada? Kenapa tak ada? Kerana permukaan itu adalah adanya tu bola-bola. Jadi dia tidak ada friction. Ataupun kita panggil frictionless. Ya, situ kita tak perlulah tengok dia punya friction. Ya, maknanya dia tidak diberi nilai mu dia kat sini. Okey. Ni sini. Kan dia ada ni, dia smooth. Pergerakan dia smooth. Tidak ada friction. Okay. Dan diberi sudut ni sudut dalam 10 degree. Apa yang dia nak? Kemudian find the force P need to lift the load. Maknanya dia nak kita cari nilai P ni. Nilai P. Okay, nilai P. Supaya kita tolak ni, dia akan mula bergerak naik ke atas. Dia mula dia tak bergerak lagi. Tapi kita cari dia punya tu lah. Dia punya force dia. Plan. Apa yang perlu kita buat? Apa yang nak kita buat? Plan, draw a free body diagram of wedges A. Why do A first? Nanti dia tanya lah, tak apa. Nanti kita tengok. Kenapa kita memilih A dulu? Tak apa, sebenarnya kita lukis dua-dua. Draw a free body diagram of wedges B. Okay. Kemudian dia kata, apply the equation of equilibriums to wedges B. Why do B first? Dia kata, apply the equation of equilibrium wedges A. Sekarang ni dia kata, dia suruh kita lukis A dulu. Kemudian untuk mencari atau untuk menghitung, dia suruh kita hitung gunakan B. Okey, apa pun perlu kita lukis dulu free body diagram. Okey, kita tengok Dia kata free body diagram wedges A. Okey, kita lukiskan wedges A. Ini adalah wedges A yang bawah. Oh, sekat-sekat lah. Okey, ini adalah sudut 10 degree. Ini 10. Ini adalah P. Muka bawah ni adalah kita panggil FC lah. Atau F1 pun boleh. Inilah F1 lah kita panggil F1. Dan sini adalah N1. Dan sini kita ada N, tapi kita tak ada F. Ini adalah N2. N2. Ini adalah free body diagram untuk wedges A. Ni wedges A. Kemudian kita lukis pula wedges B. Yang kat atas tu
Okey, kita lukis dulu. Kemudian baru kita tengok dia punya bentuk wedges dia. Okey. Dia tadi maknanya kita transferkan N2 ni ke sini. Ini adalah N2. Nilai dia sama. Cuma arahnya saja yang berbeza. Ini adalah N2. Dan berat dia sini adalah 100 100 Newton. 100 Newton. Berat batu tu. Dan kat sini ada lagi sini ini N dan serta itulah. Jadi kita bagi sini N3. Okey. Yang ni anak panah dia ke bawah ataupun ke atas. Siapa boleh bagi tahu? Ke bawah ke atas? Siapa ada volunteer nak beritahu? F dia tu anak panah ke bawah ke atas. Ada tak? Ke atas. Ke atas. Kenapa ke atas? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Tak semangat dia cakap ke bawah. Ke atas. Aduh, awak ni lah. Dia sama tadi yang kita terangkan tadi. Sekarang ni daya dia push kan. Dia push ni dia bergolek. Maknanya dia push ni dia akan angkat blok ni ke atas. Tetapi dia tak angkat lagi tau. Maknanya daya ni adalah daya tolak ke atas. Tolak ke atas. Jadi berlawanan dengan tolak ke atas dia menjadi turun ke bawah. Dia punya adalah ni F3. Ataupun kita kata dia menghalang blok tadi naik ke atas. Friction dia yang menghalang. Ini adalah free body diagram untuk wedges B. Ini. Okey, ini penting Dan di sini dia bagi 10 degree juga. Okey. Ini juga adalah 10 degree. Okey. Selepas kita dah dapat ini, barulah kita menggunakan E of dan sama ada kita nak menggunakan wedges A untuk mengira dahulu ataupun wedges B. Dia kata gunakan wedges B. Kita perlu menggunakan wedges B kerana di sini dah ada nilai. Sini satu nilai pun tak ada lagi. N1 kita tak tahu, F1 kita tak tahu, N2 kita tahu, P pun kita tahu. Yang ni kita N2 kita tak tahu, N3 kita tak tahu, F3 kita tak tahu, tapi kita dah tahu W 100. Jadi kita mulakan di sini dahulu. Kita gunakan wedges B untuk membuat pengiraan. Okey. Kita tengok dahulu pada arah X ataupun pada arah Y. Yang mana satu pun tak apalah. Sama je. Nanti kita akan buat samaan serentak, baru kita akan dapat N dia ataupun F dia. Okey, kita cuba kita tengok dulu sum of F X equal to 0. Maksudnya ke arah sini, positif
Okey. Maknanya daya yang terlibat adalah N3 minus N3. Kemudian yang terlibat lagi minus itulah. Yang terlibat lagi adalah N2. Sudut ni berapa sudut dia? Okey, sudut adalah sini 10 degree. Macam mana nak dapat 10 degree? Itu saya dah explain sama dengan mungkin ada yang join kelas tutorial tu. Saya dah explain sikit bagaimana nak macam apa yang kita tahu 10 degree. Okey, bagaimana kita decide dia 10 degree. Dia sekarang ni macam ni. Sini N 2. Ini sudutnya 10. Kita nak arahkan kepada pasti X. Cos sin. Sudah sampai. Sin plus sin 10 darab dengan N 2 sama dengan 0. Ini adalah satu persamaan. Okey. Dan kemudian kita tengok pula pada paksi Y. Nah, sekarang ni awak selesaikanlah sin 10 degree berapa. Jadi awak akan dapat persamaan dia adalah N2 sama dengan apa dalam sebutan N3. Saya tak nak kira. Okey, dia akan dapat N2 sama dengan berapa N3. Ini persamaan satulah kita pakai. Kemudian kita buat pula Y plus sum Fy equal to 0. Okay, kita tengok yang paksi Y. Paksi Y adalah minus 100. Minus 100 plus N2 cos 10 minus F3 sama dengan 0. Okay. Dan kita tahu F sama dengan mu N. F3 sama dengan mu N3. Dan di sini dia bagi mu dia 0.3. Maka F3 sama dengan F3 sama dengan 0.3 N3. Sini. Gantikan. Sini kita dah dapat N2 dalam sebutan N3. Kita masukkan ini ke dalam ini, kita akan dapat jawapan dia. Kita akan dapat di sini kita akan dapat N2 dan juga N3. F3 juga kita boleh dapat kerana F3 adalah mu N3. Mana kita boleh dapat ini dan juga ini. Sini dah selesai. Dan kita continue dengan wedges A. Kerana N2 kita dah tahu. N2 kita tahu
sama juga kita buat equation E of E, maka kita akan dapat dia punya nilai N1, F1 dan juga P. Okey. Ada soalan tak? Lepas ni dia ada penyelesaian dia ni. Okey, ini adalah dia punya penyelesaian dia. Sama seperti tadi ya. Maka dia sini dia beri N2 sama dengan 107.2 Newton, N3 18.6 Newton, N1 sama dengan 10.5 Newton dan awak akan dapat P sama dengan 50.3 Newton. Selesai satu masalah. Selesai. Penyelesaiannya macam itulah penyelesaian dia. Ada soalan setakat ni? Tak ada, sir. Tak ada saja. Okey, tak apa. Okey. Itu satu contoh. Ini adalah contoh yang berikutnya. Okey, nanti kita buat dua ataupun satu pun dua lagi contoh lah. Kemudian habislah untuk topik friction ni. Okey. Dia kata apa ni? In class tutorial given A and B weight 50 Newton and 30 Newton. Maknanya A adalah 30 Newton, A 50 Newton bawah ni. Dan B atas ni. Atas ni adalah 30 Newton. Soalannya apa? Find the smallest weight of cylinder D. Dia minta cari silinder ni, D ni. Ataupun force dia lah, W. W sama dengan mg ya. Maknanya weight dia kat sini. Kita cari. Okay. Find the smallest weight of cylinder D which will cause the loss of static equilibrium. Dia bermula untuk bergerak. Yang itulah yang kita nak cari, daya ataupun beban D ni. Okey. Bagaimana kita nak buat? Sama. Plan. Okey, ini kaedah dia. Plan dia. Dia kata apa? Plan consider two cases. A block, both block slide together. Mana kedua-dua blok bergerak bersama. And B, block B slide over the slide B over the slide A. Maknanya satu case kesemua blok ni bergerak. Maknanya sini tidak ada ni. Maknanya sini dia punya geseran dia dah tinggi. Dia menyebabkan ini beban ni, blok ni turun, dia akan bergerak ni. Mana permukaan ni saja akan ni. Free body diagram dia akan yang atas ni dah combine dan permukaan bawah ni adalah permukaan yang kita nak ni. Maknanya dia permukaan bawah satu, atas dia ada dua. Maknanya sekarang ni 30 tambah dengan 50 Newton maknanya dia akan jadi 80 Newton. Pasal dia keseluruhan kita dah macam nampak satu blok ni. Kita anggap satu blok saja, tak ada A, B lah. Satu blok je. Dan dia punya gambar atas badan bebas dia, bawah sini saja friction dia. Okey, itu satu yang untuk B lah. A, sorry both block slide together. And B, block B slides over the block A. Maknanya ini block B ni dia bergerak. Block A ni tak bergerak, dia bergerak ke bawah. Maknanya permukaan kedua ni, permukaan bersentuhan ini yang kita perlu kira ataupun perlu kita ambil ni. Maknanya kita buat analisa B saja tapi permukaannya dah bersudut ni. Itu yang dimasukkan dengan case B tu. Okey. First sekali kita buat yang A tu. Apa pun kita perlu melukis free body diagram. Free body diagram dia adalah awak tak payah kira dia punya sudut-sudut. Just kira ataupun tengok
keseluruhan blok. Maknanya awak perlu lukis blok ni je. Dan ini adalah P dia. Dan dia punya tarik situ, dia bertolak ke bawah. Sini adalah F. Satu lah. Dan sini adalah N. N1. Dan sini adalah 30 tambah 50, 80. Betul. Itu. Mudah ni. Ni 80. Kalau katakan awak buat Y dulu. Sum of F, Y. Kalau dia tarik sudut ni. Sama dengan kosong. Sama dengan minus 80. Plus N. 1 equal to 0. Jadi N1 sama dengan 80. Itu. Simple. Dan X sekarang ni X adalah P minus tambah F 1 sama dengan 0. Jadi P sama dengan F1. Jangan. Ya. Aha.
Okay, minta maaf ada sedikit benda yang saya perlu selesaikan kejap tadi. Ada kawan-kawan awak yang akan pulang daripada JB KLC. Saya perlu arrangekan saya punya kenderaan. Tak apa. Kita continue. Sekarang ni kalau ikut untuk blok keseluruhan blok untuk paksi Y P equal to F1 dan kita juga tahu sebelum ni juga menggunakan equation F equal to mu n. Okay, maknanya n adalah n ni, n1. N kita dah dapat 80. Jadi P sama dengan 0. Kita kena ambil 0.4 ni. Saya pun kat bawah ni, 0.6. P dengan 0.4 darab dengan N. N darab dengan 8, 80. Kita akan dapat P. P adalah jika keseluruhan blok ditarik, pergerakan, dia bergerak. Inilah keseluruhan blok. Dan satu lagi, yang B itu, blok atas sahaja yang bergerak. Maksudnya blok B saja akan bergerak. Jadi dia punya free body diagram dia, kita perlu lukis gambar raja. Dia begini. Ini saja. Maksudnya sini adalah P ni. P ni. Dan F dia. Dan dia adalah berlawan arah dengan daya yang gerak dan juga N. Macam ni. N1. F1. Dan ini adalah sudutnya. Sudutnya. Dan dia juga di sini ada sudut dia lah. Okey. Sama juga kita akan gunakan sum of fx equal to 0 dan juga sum of fy equal to 0. Dan kita akan gunakan mu dia adalah 0.6. Okay. Dia adalah ini sudut 20 dan sini juga adalah sudut 20. Ini pun 20. 20. Sini pun 20. Okey, kita tengok dulu y. Fy equal to 0. Y P tak terlibat dia akan terlibat N dan juga F sahaja. Okey. Dia sama dengan positif N1 cos 20 tambah juga tambah sampai ke dalam sini. Tambah F1 sin 20 sama dengan 0. Dia sekarang ni kita tahu F1 sama dengan mu n 1. Maknanya F1 0.6 N1. Gantikan dalam ni. Dalam ni. Maka awak akan dapat jawapan N1. Mudah kemudian awak buat pula F
X equal to 0, awak akan dapat P. Pasal F dah ada, N satu pun dah dapat. Jadi awak akan dapat nilai P. Okey. Selesai. Itu je. P kemudian untuk mencari ni awak kena tengok dia punya apa tu? Pasal kalau ikut untuk dia gunakan friction, tapi kita tak gunakan ni kita anggapkan ni frictionless lah. Pasal dalam penyelesaian ni dia kata sini ada friction 0.5, tapi kita pasal kita consider dia lah frictionless. Soalan dia saya kena modify lah mana frictionless. Kerana penyelesaian dia ini penyelesaian dia case B. Ini pasal frictionless. Ini adalah friction punya tu. P equal to ni. Tapi kita tak gunakan ni kerana dia ada bell kat situ, bell analysis. Tapi kita anggap kat sini tak ada friction lah. Force dia saja. Okey. Itu saja untuk kita punya contoh dan penerangan. Setakat ni ada soalan? Setakat soalan nombor 2. Hello. Assalamualaikum. Ada soalan tak? Ada tuan. Tak ada. Tak ada tuan. Semua nak habis cepat ni. Kan? Awak ni. Saya bagi satu lagi. Tambah lagi. Masih lagi. Tambah lagi. Yang dua lagi ni perempuan. Mesti dia dah gap dia tu. Nazri kata back bar je lah. Dia lagi tambah lagi. Tapi hari tu kita hantar 14 kan? 18 lah. 14. Tapi sebelum ni dah ada kat sana lagi. Dah ada kat sana. Puan ada dah. Ada lah. Kalau bas kita kena guna ni. Tapi kena gunakan SM, guna isi borang. Dia boleh isi macam ni kita isi. Esok pada boleh kan? Boleh, tapi sekarang ni saya dah beritahu kat Reza. So soalnya saya dah minta dia sediakan bas. Dia kata okey. Dia bas kosong. Pasal kalau dah dapat van ni, saya cancel bas. Tadi terpaksa lah ambil balik. Bagi dah ada. Saya beritahu kat nanti saya tanya ni dulu. Kalau dia boleh dapat, saya dari sana lah. Tambah lagi mana sekarang umur 14 lah. Aduh. Perempuan dia dah sakit. Perempuan dah dapat dulu. Si perempuan barang dia. Sama. Ada kelas. Hello, Assalamualaikum tuan. Alamak, saya malu nak cakap dengan tuan. Tambah lagi 2 orang, ni 14 orang dah. 2 orang perempuan. Aduh. Apa orang? Yang 2 tu perempuan yang baru dapat info ni, perempuan. Nanti apa-apa beritahu saya Lain okey. Assalamualaikum. Nanti bukan mungkin 2 van ke. Kalau 2 van okey lah. Kalau 1 sumbat sekali tak ada orang. 7 lah kan. 7. Contoh aku kan. 2, 4, 6, seorang dapat. Jangan tambah lagi pula. Aduh. Sekali nak balik semua balik. Dia itu tapi memang 14 orang pergi. Tapi kat sana dah ada tau. Yang balik ni yang pergi 14 tu kan yang sebelum ni? Hari tu yang tadi saya tanya yang balik 10 bulan, 10 hari pertama tu, yang 11 orang kan? Saya nak ni tak suara. Kejap orang mendengar percakapan saya ni. Ada yang buat
Sekejap. Apa tu tadi macam mana? Apa tadi? Tak, betul. Itu ni kan, itu mula 14. Kan sebelum tu perempuan yang kat sana. Kalau ikut yang tadi Nazrin bagi tu, termasuk yang 2 orang semalam pergi tu, ada 20 lebih tau kat sana. Kan tadi yang Nazrin kira kan. Tapi kalau lebih kat sana, yang dia buat, yang bagi tahu saya nak balik tadi tu, saya dulu sebelum saya balik tu, saya tengok awak yang pergi ramai-ramai naik bas itu yang dia kata, gitu. Tapi yang sebelum tu Belum. Belum jalan lagi. betul nak boleh dia orang ni balik dulu. Pasal kalau ikut, Dia punya sistem tetap dia kot. ataupun dia gunakan Habis, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Okey, at least minggu juga je dekat tengah. Yang Khamis kan okey. Khamis. Habis Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Besok dah Selasa. 7 hari lah, seminggu juga dah kat sana. Hari ke-7 dah boleh keluar. Tapi itulah yang pergi sebelum tu tak boleh keluar. Yang itu mungkin dia punya sistem dia kuat ke? Pasal kalau ikut ni, yang saya bagi tadi punya ni, 21 orang lelaki, 7 orang perempuan. Kalau yang perempuan tu pergi semalam 2 orang. Yang perempuan tu, itu dulu lagi lah. Sebaru. Kalau 7 perempuan, tolak 2, maksudnya lagi 5 perempuan kat sana. Lelaki 21. 21 tolak 12 lelaki, ada 9 lagi kat sana. 5 perempuan, 9 lelaki yang masih ada dekat RC lah. Jangan saya lagi pergi 5 kita, tambah lagi. Kita tambah lah. Kalau nak tambah lagi, at least dah bas tu boleh masuk ramai. Orang tak tahu kan, ada mungkin sikit-sikit mungkin orang tu sekali orientation je, boleh keluar sana, tak sistem. Dia kalau 2 van, Kalau 7-7 kuat lah, tapi kalau ada tambah lagi, saya tak malu. tadi kan dia kata satu van boleh masuk. Yang kata 12 kan boleh masuk. Boleh masuk? Mungkin bukan panjang tu. Kalau dia bagi satu pandang pendek, tak kuat. Kalau 12 tambah dengan punya pendek 7 orang kan. Semangkah pendek 7 orang. Boleh lah buat. Standard kita, kenapa tak boleh nampak balik dia panjang? Sana sejak sekarang ni Toyota Hiace tu. Sekarang ni kalau nak ni kena cancel kat ni, kena bagi tahu kat Ariza pula. Tapi sekarang dia cuma boleh cari. Tak apa, tunggu dia Tunggu dia tengah. Kalau kata minta maaf sih tak ada ni, nak kena pakai lain, tak apalah, kita pakai panggungnya lah. Okey. Ya, apa-apa nanti beritahu. Okey, kita continue balik. Kita minta maaf. Okey, kita tengok kita buat contoh lain sikit kejap. Dia lebih kurang dia lebih kurang yang tadi, tapi dia punya okey. Dia punya macam tu Sekarang ni dia kata determine the smallest force P needed to lift the 300 pound load. The coefficient of static friction between A and C and between B and D is 0.3, and between A and B mu equal to 0.4. Neglect the weight of the each wedges. Maknanya dia kita abaikan berat wedges itu sendiri Okey, kita tengok. Sekarang ni kita masukkan data-data ni dulu.
Dia kata sekarang ni, dia kata friction between A and C, A and C, and B and D 0.3. Ini adalah 0.3. Sini pun adalah 0.3. And between A and B, ni A and B, sini adalah 0.4. Apapun, langkah pertama adalah kita perlu buat free body diagram. Okey, kita tengok free body diagram untuk A dulu Kita tengok free body diagram A. Okey. Ini adalah P. Dan ini adalah F, C. Itu dia lah. Ini adalah FC. FC, ini adalah P. Ini adalah NC. NC. Ini adalah N. Itulah NA, NA, NA lah. NA. Dan sini adalah FA. Sorry, balik. Okay. F. A. Inilah diagram untuk A. Okay. F, B, D. A. Dan F, B, D, B. Atas Okay. Ini adalah 300 pound, 3,000 pound. Dan dia tolak sini, dia sini. Berlawanan arah dengan bawah. Ini adalah FA. FA. Berlawanan arah saja. Ini FA yang sama kan. Dan sini adalah N. Sama lah kat situ dia. NA. Dan tolak naik atas menghalang bawah, turun bawah. Ini adalah tekan FD. Dan sini adalah ND. Ini adalah dua free body diagram yang boleh kita buat. Ini adalah dia Okay. Kemudian kita tengok yang mana kita nak pilih dulu. Yang mana kita nak kira dulu. Seperti yang saya sebelum ni juga. Sini kalau kita pilih ini dulu, yang free body diagram untuk A, satu nilai pun tak ada lagi dia bagi. Tidak ada nilai. Barang nilai. Macam mana kita nak cari? Jadi kita perlu menggunakan FBD untuk B punya dulu. Kita gunakan ini, kita akan dapat NA, kita akan dapat ND dan FA, baru kita boleh continue dengan mengirakan free body diagram untuk A. Okay. Kita tengok sum of Fx equal to 0 positif. Ini kita buat analisa untuk B. Ni. Analisa ni dulu. X adalah minus ND.
Kemudian minus plus F A. Sudut dia ni, sudut dia berapa? 5 degree. 15. FA cos FA cos 15. Ada lagi ini. NA sudut dia sini pun 15. Dia plus plus NA tak mesti surat tak sampai sin 15 sama dengan ada lagi tak? ND okey sama dengan kosong. Ini dah dia arah Y saja. Sama dengan kosong. Dan kita tahu FD sama dengan mu ND. FA sama dengan mu NA. Okey, kita tukarkan ini. A ni dalam sebutan mu NA. Okey. Ni kita tukarkan ini. Bentuk mu NA. Jadi kita akan dapat minus ND plus 0. berapa tadi ni? ND 0.0.3 A lah. A sini 0.4. Okay, 0.4 cos 15. 0.4 NA cos 15 tambah NA cos 15 sama dengan kosong. Jadi awak dapat NA apa dalam sebutan NA dalam sebutan ND sama 1. Kemudian perlu menggunakan F Y equal to 0. Masukkan Fy equal to 0. Masukkan dalam dia punya persamaan. Awak akan dapat lah. Berkira lah nanti. Okay. Fy mana? Y 3000. Minus 3000 minus FD okay, plus NA sin NA cos NA kita banyak ni di cos ni. Sorry ni sin ni. Okey, ni bukan cos ni sin. Ni yang ni sin. Okey. 3000 NA sin 15
LA cos 15. Ni LA cos 15. Tambah FA sin. Sin 15. Sama kan? Kosong. Yang ni masukkan dalam ni, akan dapat dia punya jawapan. Saya tak nak continue lah. Kat sini je saya punya ni. Okey. Ada soalan? Setakat ni. Ada soalan ke?